Selamat sejahtera. Pada hari ini, murid-murid akan belajar unit 9 tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama dalam pendidikan moral tingkatan 3 akan disampaikan oleh Cikgu Khairul, iaitu saya sendiri. Jom belajar. Jom. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran dengan pertanyaan apakah tanggungjawab sosial anda dalam anda hidup bermasyarakat ketika anda bersama jiran. Jadi apakah yang pernah anda lakukan dalam tanggungjawab sosial bagi menjalankan tanggungjawab sosial anda pada orang ramai. Baik, untuk menjawab soalan itu, mari kita lihat nota yang pertama, contoh tanggungjawab sosial dalam konteks hidup bermasyarakat. Dalam konteks hidup bermasyarakat, yang pertama yang cikgu ingin sentuh ialah keharmonian masyarakat. Keharmonian masyarakat. Baik, apa yang kita nak tekankan sini, tanggungjawab sosial ni dalam segi keharmonian masyarakat. Yang pertama, melibatkan diri anda dalam aktiviti komuniti. Komuniti ni masyarakat lah, penduduk setempat. Penduduk setempat seperti aktiviti gotong royong murid-murid. Walaupun awak ini masih budak-budak lagi, 15 atau 16 tahun, anda patut join bersama-sama dengan penduduk ataupun satu komuniti untuk menjayakan aktiviti program kemasyarakatan. Kerana aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan, kerana aktiviti ini dapat mewujudkan suasana perpaduan dalam kalangan masyarakat. Baik, contoh tanggungjawab sosial yang lain yang boleh anda amalkan dalam kehidupan anda ialah dalam kesihatan. Okey, di dalam kesihatan, apa yang perlu awak buat ialah join ataupun sertai program kesihatan. Contohnya kempen derma darah. Kalau awak tengok ada hospital di bawah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia datang minta derma darah, awak kena derma darah dengan syarat makan dulu. Kalau anda derma darah tetapi tak nak makan, bila awak derma darah, awak tipu nurse, awak cakap dah makan, awak derma darah, selepas awak derma darah, awak akan pensan. Ini pernah berlaku kepada rakan cikgu lah. Dia suka derma darah tapi tak nak makan. Dia tipu nurse, akhirnya dia pensan. Pensan tu lama juga nak tunggu dia sadar. Dan derma organ. Derma organ ini kalau anda mampulah mendermakan organ kepada pesakit. Contohnya hati. Jarang rakyat Malaysia mendermakan organ. Tapi ada sebilangan kecil mendermakan organ kepada pesakit-pesakit. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ialah contoh tanggungjawab sosial dalam sudut kelestarian alam. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita pelihara flora dan fauna. Yang kedua, kita pelihara flora dan fauna. Dua perkara yang berbeza. Contohnya lah kalau kita tebang pokok. Ada aktiviti penebangan pokok. Orang yang menebang pokok mesti tanam pokok itu semula. Kemudian, pelihara hutan itu semula. Supaya habitat flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan haiwan dapat hidup dengan aman. Apa yang perlu awak buat? Ni mengadakan kempen kesedaran, adakan kempen kesedaran pokok. Kalau anda tak ikut kempen kesedaran menanam pokok, maka rakyat Malaysia akan terdedah kepada bencana alam. Pesan daripada masyarakat yang tidak bertanggungjawab menebang pokok, tak nak jaga kebersihan alam sekitar, akhirnya memberi bencana kepada masyarakat. Baik, dan yang terakhir ialah dalam sudut kebajikan. Bila sebut tentang kebajikan ni ialah golongan-golongan yang kurang bernasib baik perlulah kita tolong. Golongan-golongan manusia OKU, orang kurang upaya, perlulah kita tolong. Golongan-golongan miskin dan hidup sederhana perlulah dibantu. Tidak kiralah siapa, kita bantu mengikut kemampuan kita. Contohnya murid-murid. Murid-murid masih belajar macam mana nak tolong. Awak ada rakan-rakan. Rakan-rakan tu orang miskin. Perhatian anda, bagilah rakan-rakan tu belajar, pinjamkan atau ajarkan mereka supaya mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Contoh lain, anda boleh buat kutipan derma kilat. Derma kilat ni contohlah kalau tiba-tiba ada hujan lebat, selebat-lebatnya 1 hari 2 hari, banjir di kawasan kediaman rakan-rakan anda.
Anda berpakat dengan rakan-rakan lain, take derma dan serahkan kepada rakan anda sebagai sumbangan yang anda dan rakan-rakan anda boleh bantu. Okey? Baiklah murid-murid. Nota seterusnya berkaitan tentang kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial. Okay. Jadi anda dah belajar contoh amalan sosial. Ada 4. Itu yang secara umum lah. Sebenarnya banyak tanggungjawab sosial ni. Tapi secara umpamanya ikut aspek 4 tadilah. Baik, daripada amalan yang kita lakukan, maka kita akan dapat 7 kepentingan ataupun kebaikan ataupun benefit yang anda, faedah yang boleh anda peroleh. Yang pertama ialah mengukuhkan hubungan antara anggota masyarakat. Okay. Hubungan kita bersama anggota masyarakat yang berbilang kaum ni semakin baik. Okay. Mula-mula awak buat gotong royong bersama-sama. Anda tidak kenal siapa orang itu di dalam komuniti anda. Bila awak selalu kerap join aktiviti kemasyarakatan, anda akan kenal rakan anda, okay, jiran-jiran anda, orang sekeliling anda, dan anda mula rapat dengan mereka. Itu pun secara tidak langsung. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Bila anda dah kenal dan awak dah berkawan, hubungan awak rapat, apabila kerap melakukan aktiviti masyarakatan, tolong-menolong dan satu sama lain, maka kita dapat melahirkan masyarakat hidup tolong-menolong antara satu sama lain. Ya. Apabila kita dapat tolong-menolong antara satu sama lain, perasaan cinta akan negara dapat dipupuk secara tidak sengaja. Contohnya lah, kalau ada kemalangan jalan raya, masyarakat yang ada sekeliling tolong bantu bersama-sama. Kalau ada rumah terbakar, katakan taman sebelah rumah terbakar, awak nak balik kerja, awak nampak. Okay? Kebetulan orang-orang yang tinggal berdekatan dengan taman tersebut kawan-kawan awak. Jadi awak bersama-sama dengan rakan tolong menyelesaikan masalah negara. Okay? Di samping membantu pihak keselamatan, pihak polis dan pihak berkuasa lain dalam menyelesaikan masalah rakyat yang lain. Jadi cinta akan negara itu akan tertanam dalam hidup kita. Dan yang keempat ialah membantu meringankan beban golongan orang yang kurang bernasib baik. Murid-murid, tak semua orang hidup senang, murid-murid. Ya? Tak semua orang hidup senang. Jadi, apabila hubungan kita dengan orang lain bertambah khairat, kemudian kita boleh tolong-menolong, maka kita akan meringankan beban orang yang susah. Ya? Macam cerita bersamamu lah. Pernah tengok cerita bersamamu? Begitulah. Kita ramai-ramai minta tolong, minta sumbangan, derma, dan kita bantukan orang yang patut dibantu. Seterusnya, memastikan keselamatan penduduk setempat itu terjamin. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan di bawah persatuan penduduk ataupun tetangga. Tetapi anda boleh join sebenarnya. Anda bersama-sama dengan persatuan penduduk atau tetangga menjaga keselamatan tempat tinggal. Jika tidak ada anda, siapa lagi nak menjaga kawasan keselamatan, kawasan kediaman? Ya? Kita khawatir bahawa akan berlaku kes-kes jenayah. Kita khawatir akan adanya wujudnya budaya penagih dada. Kita khawatir adanya orang yang tidak dikenali akan mudah melakukan pecah rumah, sehingga mempesan kepada hidup mangsa. Baik, jadi kalau kita terlibat sekali, kita dapat memastikan keselamatan penduduk setempat. Yang seterusnya, memastikan tahap kesihatan anggota dalam keadaan baik. Ini kalau kita prihatin terhadap orang lain, kita peka terhadap masalah orang lain, maka kesihatan anggota masyarakat dalam keadaan baik. Dan yang terakhir sekali ialah melindungi kelestarian alam. Ini adalah tanggungjawab bersama antara kita sebagai masyarakat dan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan. Di mana program kempen cintai alam sekitar ini harus dipupuk daripada kecil sehingga ke dewasa, sampailah ke tua, bagai melentur biadari rebungnya. Melentur rebung biadari rebung. Bulu biar dari rebung. Bermaksud nak latih sesuatu perbuatan yang baik itu bermula daripada anak kecil. Anak yang masih kecil. Jadi sebagai murid sekolah, anda harus sama-sama libatkan diri dalam program tanggungjawab sosial ini. Tidak kira di mana anda berada. Okey, seterusnya kita akan mempelajari tentang keperanan kita dalam
melaksanakan tanggungjawab sosial. Yang pertama, melibatkan aktiviti masyarakat. Ini telah saya terangkan tadi. Kita join mana-mana aktiviti kemasyarakatan supaya apa? Aktiviti kemasyarakatan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Selain itu, kita secara tidak langsung dapat menyumbang masa dan tenaga untuk membantu orang-orang yang susah, untuk menjayakan program kesedaran, program kemasyarakatan, bagi meringankan beban hidup masyarakat ataupun ahli keluarga yang susah, orang yang sepatutnya kita bantu. Yang keempat, menyumbang kepakaran diri kepada masyarakat setempat. Baik, awak ni adalah student, awak masih belajar lagi. Jadi, macam mana saya nak sumbangkan kepakaran saya? Kalau ada anak-anak kecil, okey, di dalam satu kelompok itu, kelompok masyarakat yang hidup susah, tidak salah kalau kita beri bantuan memberikan buku latihan yang kita tak pakai lagi, bagi kepada golongan asnaf ataupun golongan susah ataupun golongan yang miskin supaya mereka boleh belajar. Mereka boleh study. Apalah salahnya kalau kita mengajar mereka, murid-murid darjah 1 sampai darjah 6. Saya rasa anda boleh mengajar supaya anak-anak ini, anak-anak kecil ini tidak tercicir dalam pelajaran. Itu peranan individu anda lah, peranan anda sebagai seorang individu kepada masyarakat. Itu yang kalau anda boleh. Sekiranya ada jenis orang yang berkemampuan kaya, anda berilah sumbangan. Tak kisah dalam bentuk RM1, pakaian dan sebagainya. Janji hati biar ikhlas. Bukan buat baik nampak di mata orang, tetapi sebenarnya nakkan pujuan dan orang sanjung anda. Itu salah. Itu tidak perlu. Baik, yang seterusnya ialah memberi sumbangan kewangan. Ini seperti yang saya katakan tadi. Itu kalau anda berkemampuan. Tetapinya, kalau anda tidak mampu sekali, anda boleh kutip sumbangan itu daripada rakan-rakan anda. Kutip satu sekolah sumbangan untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Itu sebagai tanda usaha anda beramai-ramai dengan rakan-rakan lain untuk membantu pihak yang sepatutnya. Dan yang terakhir ialah menyokong usaha pelbagai pihak. Tidak kiralah pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan yang melaksanakan kempen kesedaran, yang melaksanakan aktiviti kemasyarakatan, anda harus bagaimana nak sokong? Join, libatkan diri anda, masuk untuk dapatkan ilmu pengetahuan, untuk belajar bagaimana nak berbicara dengan orang, untuk belajar bagaimana nak membantu orang, dan belajar bagaimana kita nak mengisafi diri kita yang sebelum ni tidak betul, kita lakukan perbuatan yang betul. Sebelum ni kita sangka baik, tindakan kita sebelum tak baik. Sikap salah sangka. Sikap salah sangka boleh munculkan fitnah. Awak fitnah orang itu. Padahal orang itu memang kena begitu, dia orang susah. Jadi awak kutuk dia, awak hina dia, awak fitnah dia. Jadi bila kita tolong, kita join program ini seperti ini, maka bawa awak tahu bahawa orang yang awak hina, ejek-ejek itu sebenarnya orang yang susah. Tapi kelihatan seperti hina di mata anda. Sebenarnya itu salah. Bila kita join program ini, kita akan menyesal apa yang kita lakukan kepada orang lain. Sebab itu, murid-murid perlu menyokong dan ikut tanggungjawab sosial ini di mana saja anda berada. Baik, seterusnya nota yang terakhir iaitu idea baru untuk menggalakkan generasi muda melaksanakan tanggungjawab sosial. Seperti yang di dalam nota ini, yang pertama pemberian metrik lah, itu untuk pihak NGO. Yang kedua, sesiapa saja boleh memberi iktiraf kepada generasi muda ataupun remaja yang terlibat dalam aktiviti masyarakat. Yang ketiga, pelantikan sebagai duta khidmat sosial. Ini didapat jadikan contoh adalah kepada generasi muda dan anak-anak murid. Yang keempat, pelibatan tokoh terkenal. Kalau kita panggil tokoh-tokoh, generasi muda akan terlibat sama untuk melaksanakan tanggungjawab sosial secara tak langsung, hatinya ikhlas kobar-kobar untuk melaksanakan khidmat sosial dengan jayanya. Dan yang keempat ialah penganjuran ikon khidmat sosial kepada generasi muda yang banyak dengan sumbangan. Ini kita berikan anugerah lah, sama macam tadi. Dan yang terakhir, penglibatan aktif dalam khidmat sosial dapat membantu murid-murid untuk sama belajar. Kalau murid-murid dapat berikan kerjasama yang baik dalam khidmat sosial, maka boleh diberikan kredit untuk dapat sama belajar. Baiklah murid, sampai sini saja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu semua dapat belajar dan ambil iktibar daripada apa yang kita belajar. Sekian saja, terima kasih.